Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati barisan guru-guru penolong kanan Sekolah Kebangsaan Serikaya, barisan rakan-rakan guru yang disegani para asatizah, seterusnya anak-anak didik SK Serikaya yang dikasihi sekalian. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini untuk kita bertemu bagi melahirkan kesyukuran kepada Allah di atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita bernafas, untuk kita hidup pada hari ini, yang mudah-mudahan dengan kehidupan yang masih lagi kekal ini kita gunakan dengan sebaik yang mungkin untuk sama-sama kita melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita nanti, sebelum kita mati, kita tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, hari ini hari Khamis 5 November 2020 bersamaan 19 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Kita masih lagi berada di bulan Rabiul Awal. Tahu tak bulan ni apa berlaku? Tak tahu? Hari ini, bulan ini merupakan bulan kelahiran Nabi SAW. Bulan diputerakan seorang manusia yang sangat mulia, seorang manusia yang dikasihi oleh seluruh makhluk, termasuk makhluk di langit, seorang manusia yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kekasih kita, insya-Allah. Iaitulah manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Hari ini anak-anak, Ustaz diberi peluang untuk sama-sama berkongsi sedikit perkongsian berkaitan dengan Maulidur Rasul. Apa itu Maulidur Rasul? Secara ringkasnya, Maulidur Rasul adalah kelahiran Nabi SAW, kelahiran baginda Rasul SAW. Bila biasanya kalau kita ni sambut hari lahir, apa kita buat? Biasanya mak ayah kita akan belikan kek, buat jamuan. Kalau ada yang lebih advance lagi, letak lilin, letak lilin di atas kek, tiup. Itu cara-cara orang-orang barat lah, biasanya lah. Dan biasanya perkara yang paling penting ketika sampainya hari lahir kita adalah kita nak hadiah. Itu paling penting lah. Nak hadiah daripada orang-orang yang meraihkan hari kelahiran kita ataupun tarikh kelahiran kita. Dan kita sangat bahagia kalau hadiah yang kita nak tu kita dapat. Hadiah yang kita suka tu kita dapat. Itu yang paling kita gembira lah. Jadi bersempena dengan kelahiran Nabi ini juga, ada satu perkara yang Nabi suka kita buat. Ada perkara yang Nabi sangat galakkan untuk kita lakukan. Iaitulah apa dia? Kita berselawat kepada Nabi SAW. Ini perkara yang Nabi sangat suka kepada umatnya untuk dilakukan. Siapa umat Nabi Muhammad? Kitalah anak-anak. Kita ni semua umat Nabi Muhammad, bukan orang lain. Kita ni mak ayah kita, adik-beradik kita, atuk nenek kita, moyang-moyang kita, semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sangat suka kepada umatnya yang banyak berselawat kepada Nabi. Dan besok dalam syurga, siapa yang banyak berselawat akan duduk dekat dengan Nabi SAW. Jadi untuk memulakan perkongsian kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita sampaikan nanti akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jom kita sama-sama berdiri, insya-Allah. Okey, kita mulakan selawat kepada Nabi SAW. Nampak ni Okey, nampak, boleh baca sama-sama Okey. Sekejap Ustaz alihkan kerusi sekejap. Okey,
Okey, sama-sama kita mulakan selawat pada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fakhtafatminhul buduru, mithla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imamal qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sama-sama selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi mendengar selawat kita insya-Allah. Okay, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita telah selesai selawat pada Nabi. Walaupun Nabi telah lama wafat, telah lama meninggal dunia, tapi pasti Nabi dengar selawat kita, anak-anak. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, apa mafhumnya? Barang siapa yang berselawat kepadaku di sisi kuburku, dekat dengan kubur Nabi. Kubur Nabi di mana? Di Madinah. Nabi kata, barang siapa yang berselawat di sisi kuburku, aku mendengarnya. Dan barang siapa yang berselawat jauh daripada kuburku, di Malaysia ke, di Indonesia ke, di China ke, di India ke, di Amerika ke, di Rusia ke, Nabi dengar tak? Nabi dengar juga. Macam mana Nabi dengar? Kata Nabi, Allah akan lantik satu malaikat yang akan bawa selawat ini dan disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi dengar. Maknanya selawat kita hari ini tadi ni, yang kita ucapkan tadi ni, malaikat akan bawa dan disampaikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi kata, barang siapa berselawat kepada aku, akan dicukupkan baginya segala urusan dunia dan juga akhirat.
Dan Nabi kata, aku menjadi saksi dan memberi syafaat kepada orang yang berselawat kepada aku. Untungnya kita adik-adik, untungnya kita anak-anak ya, dapat kelebihan yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kata apa dia? Barang siapa berselawat kepadaku sekali, Allah selawat kepadanya 10 kali. Untungnya orang-orang yang selawat pada Nabi ni anak-anak. Bukan rugi, sangat untung. Kita selawat pada Nabi sekali, Allah selawat pada kita 10 kali. Maknanya apa? Allah selawat, maknanya Allah ampunkan dosa kita 10 kali. Kita selawat pada Nabi sekali, Allah ampunkan dosa kita 10 kali. Untungnya kita. Sebab tu, lagi banyak kita selawat pada Nabi, lagi banyak kelebihan yang akan kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, tadi Ustaz sebut, bila mana sampai lahir kita, kita sambut dengan penuh kegembiraan. Dan biasa apa kita buat? Kita akan menyanyi, betul? Apa lagu kita? Happy birthday to you, tu lagu kita lah. Yang Islam sikit, Allah selamatkan kamu. Kenapa kita nak nyanyi? Sebab nak menzahirkan kegembiraan kita di hari lahir kita. Jadi yang keduanya hari ini, untuk menzahirkan kegembiraan kita, kita akan menyanyi juga. Nyanyi lagu yang biasa kita dengar di radio ke, di TV ke, lagu Ya Hanana. Apa maksud Ya Hanana? Apa maksudnya? Maksudnya beruntungnya kita. Beruntungnya kita kerana mendapat seorang Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah sedia nak nyanyi? Okey, boleh tengok di kaca TV. Sama-sama kita nyanyi insya-Allah. Nampak tak? ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Ya Hanana, 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 Ya Hanana. Khussa bis-sab'il mathani wa hawa lutf al-ma'ani. Ma lahu fil khalqi thani wa alayhi أنزل Allah. Gembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Dinul muayyad bi dhuhurin Nabi Ahmad. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. الله يا هنانا، 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 يا هنانا. من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضر به على كل الأنام. Allah ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana,
بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله يا هنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 يا Okey, anak-anak, rasa gembira tak dengan kelahiran Nabi? Rasa beruntung tak? Sangat-sangat beruntung. Kenapa beruntung? Sebab Nabi satu-satunya Nabi yang nanti di hari akhirat yang akan beri syafaat dan pertolongan kepada umatnya. Nabi lain tak boleh beri syafaat pada umatnya. Nabi Muhammad sahaja. Jadi beruntungnya kita kerana kita ini dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Beruntungnya kita, beruntungnya kita, beruntungnya kita, beruntungnya kita. Jadi adik-adik, anak-anak sekalian, kita kena rasa bersyukur pada Allah kerana Nabi sentiasa berdoa untuk kita. Nabi setiap malam akan sentiasa berdoa untuk umatnya. Doa agar diampunkan dosa umat-umatnya. Sebab itulah kita ini kena sentiasa ingat pada Nabi, berterima kasih kepada Nabi SAW. Okey, anak-anak sekalian. Okey, kenapa kita perlu cinta pada Nabi? Kan? Kenapa kita perlu cinta kepada Nabi SAW? Okey. Yang pertama, kenapa? Supaya Allah cinta kepada kita. Kan? Kita nak Allah cinta pada kita tak? Takkan tak nak? Kalau Allah cinta pada kita, besok di hari akhirat Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Kalau Allah cinta pada kita, apa yang kita nak kita akan dapat. Jadi cara supaya Allah cinta pada kita, kita kena cinta pada Nabi. Sebab kalau kita cinta pada Nabi dengan secinta-cintanya, maka Allah akan cinta pada kita, anak-anak. Bila Allah cinta pada kita, apa yang kita minta Allah akan bagi. Itu di dunia. Besok di hari akhirat, Allah akan masukkan kita ke dalam syurganya yang kekal abadi. Itu yang pertamanya. Okey, yang kedua kenapa? Sebab Nabi sangat cinta kepada kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang sayang kepada orang lain melainkan cinta dan sayang Nabi kepada umatnya. Cinta dan sayang Nabi kepada umatnya.
Tak ada orang lain yang paling cinta kepada umatnya melainkan Nabi SAW. Tadi saya sebut setiap malam Nabi akan berdoa pada Allah agar kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak sabar-sabar nak jumpa dengan kita. Bila mana Nabi sebut umat akhir zaman, Nabi akan menangis. Kenapa? Sebab Nabi rindu dengan kita. Kan di saat Nabi nak meninggal pun, sebenarnya anak-anak, kalau anak nak tahu, tarikh Nabi meninggal dengan tarikh Nabi dilahirkan sama. Cuma tahun yang berbeza. Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan Nabi wafat, Nabi meninggal pun 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Sebab tu kita kena bersyukur pada Allah di atas kelahiran Nabi, dan kita bersedih di atas kewafatan Nabi SAW. Jadi kenapa kita perlu cinta pada Nabi? Sebab Nabi sangat cinta pada kita. Kan di saat Nabi nak meninggal pun, Nabi ingat kepada umatnya. Kan Nabi tanya pada Jibril, wahai malaikat Jibril, kan bagaimana nasibku di hari kiamat nanti? Kata Jibril, wahai Muhammad, engkaulah manusia pertama yang akan masuk dalam syurga. Kemudian engkaulah manusia di hari akhir nanti yang akan beri syafaat kepada seluruh manusia. Nabi kata, wahai Jibril, aku nak dengar tentang nasib umatku di hari kiamat nanti. Macam mana nasib umatku? Kata Jibril, wahai Muhammad, bergembiralah kamu sebab Allah telah berfirman kepada aku, diharamkan syurga kepada seluruh umat, melainkan setelah umat Nabi Muhammad masuk dalam syurga keseluruhannya. Maknanya apa anak-anak? Maknanya Nabi ini dia akan rasa tenang kalau seluruh umatnya masuk ke dalam syurga. Nabi akan rasa senang, Nabi akan rasa bahagia. Sebab Nabi dia nak masuk syurga bersama dengan umatnya di hari kiamat nanti. Sebab tu Nabi sangat sayang pada kita anak-anak. Sayang sangat. Maka sebab tu kita kena sayang kepada Nabi melebihi segala-galanya, agar kita nanti di hari akhirat dapat bersama-sama dengan Nabi SAW. Kemudian sini lah susah nak alih-alih pula kan. Okay, nampak? Okey, kemudian kenapa? Ini yang paling penting, untuk mendapat syafaat di hari akhirat. Kalau kita cinta pada Nabi, Nabi akan tolong kita di hari akhirat. Anak-anak, besok di hari akhirat tidak ada satu manusia yang boleh tolong kita melainkan Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat Nabi sangat besar. Sangat besar. Nanti kita akan tengok apa bentuk syafaat Nabi. Jadi nak dapat syafaat Nabi di hari akhirat, kita kena cinta pada Nabi. Kita kena sayang pada Nabi SAW. Okey, macam mana cara kita nak cinta Nabi? Ada caranya. Kita nak cinta kepada Nabi SAW. Untuk apa tadi? Untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Macam mana caranya? Yang pertama, kena tahu latar belakang Nabi. Biodata Nabi kena tahulah. Siapa tu Nabi Muhammad, nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, nama isterinya siapa, nama anak-anaknya siapa. Sebab apa kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Bila kita dah kenal, kita akan lebih cinta kepada orang yang kita kenal. Jadi kita kena tahu anak-anak, kena tahu siapa itu Nabi kesayangan kita. Tahu latar belakang dia. Bila dilahirkan, di mana dilahirkan, kemudian siapa nama anak-anaknya tadi, siapa nama isteri-isteri Nabi, siapa nama menantu Nabi, siapa nama pakcik Nabi, itu semua kita kena tahu. Kena belajarlah. Belajar di sekolah, kena belajar betul-betul. Belajar tentang Nabi kita. Kena tahu siapa Nabi kita ini. Yang keduanya, perbanyakkan selawat. Kan tadi kita dah selawat pada Nabi kan, itu baru sikit. Kena banyakkan lagi selawat untuk dapat syafaat Nabi. Nabi kata apa dalam sebuah hadis? Nabi kata, siapa yang berselawat kepadaku 10 kali waktu pagi. Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali waktu pagi dan 10 kali waktu petang, maka dia layak mendapat syafaat daripadaku di hari kiamat nanti. Kan nak dapat syafaat pertolongan daripada Nabi, selawat paling sikit 10 kali pagi, 10 kali petang, 20 kali je sehari untuk dapat pertolongan daripada Nabi. Macam mana cara selawat kita? Banyak cara. Tapi selawat yang paling baik anak-anak, yang paling best, yang paling Allah suka, apa selawatnya? Apa bunyi selawatnya? Selawat yang kita baca dalam tahiyat akhir, namanya selawat Ibrahimiyah. Macam mana bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang paling terbaik. Terbaiklah. Kalau boleh kita ucap selawat ni 10 kali pagi, 10 kali petang, insya-Allah Allah bagi nanti di hari akhirat Nabi akan syafaatkan kita dengan Nabi akan tolong kita di sana nanti di hari kiamat nanti di hari akhirat. Kalau tak mampu nak sebut yang panjang, yang pendek pun ada juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim pun boleh juga. Tapi mestilah kita nak buat yang terbaik kan. Selawat tu pun kita dah hafal dah. Dalam sembahyang kita akan baca setiap kali sembahyang kan. Jadi bacalah yang panjang tu. On the way nak ke sekolah kan, sambil-sambil naik kereta, baca selawat tadi 10 kali pagi-pagi. Kemudian balik daripada sekolah, baca 10 kali lagi. Kan dapat pertolongan dari Nabi di hari akhirat nanti. Yang ketiganya, cara kita nak cinta Nabi, ikut suruhan Nabi. Apa Nabi suruh kita buat ni? Yang paling utama, Nabi suruh kita jaga solat. Sebab tu waktu Nabi nak menghembuskan nafas yang terakhir, perkataan yang Nabi sebut apa dia? As-solah, as-solah, as-solah. Nabi suruh kita ni jaga solat kita anak-anak. Jangan tinggal solat. Jaga 5 waktu tu baik-baik. Isyaknya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya kena jaga dan jangan tinggal. I, isyak. I, isyak. S, subuh. L, luhur ataupun zuhur. A, asar. M, maghrib. Jadi I, S, L, A, M. Islam. Baru sempurna Islam kita. Kita sembahyang 5 waktu, cukup 5 waktu, kita jadi orang Islam. Tak sembahyang isyak, jadi orang Islam. Tak sembahyang subuh, jadi orang Ilam. Tak cukup lagi Islamnya. Tak sembahyang maghrib, jadi orang Islam. Jadi nak jadi orang Islam, kena 5 waktu cukup. Ini Nabi suruh kita buat. Jaga sungguh-sungguh sembahyang. Siapa jaga sembahyang, dia akan berjaya. Ni confirm. Jaga sembahyang akan berjaya. Dunia dan juga akhirat. Ini perintah Nabi, suruhan Nabi. Dan yang keempatnya, kena hidupkan sunnah Nabi. Sunnah ni apa? Sunnah ni senang je. Benda yang baik, itu sunnah Nabi. Dan benda yang semuanya baik, itu sunnah Nabi. Jadi, kena buat benda baik. Jangan buat benda tak baik, anak-anak. Nabi tak suka orang berbohong. Nabi suka orang kata jujur. Kata jujur tu adalah sunnah Nabi. Siapa yang hidupkan sunnah Nabi, dia akan dapat syafaat Nabi, dia akan cinta pada Nabi. Masuk tandas, Nabi ajar baca doa. Sebelum makan, keluar tandas pun ada doanya. Sebelum makan ada doanya. Selepas makan pun ada doanya. Bangun sebelum tidur ada doanya. Bangun tidur pun ada doanya. Itu semua sunnah Nabi. Semua sunnah Nabi. Maka siapa yang hidupkan sunnah Nabi, dia akan masuk syurga bersama-sama dengan Nabi SAW. Ya anak-anak ni, biodata Nabi sedikit ni, biodata Nabi. Cuba tengok. Sebelah bapanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ni sebelah bapa. Sebelah ibu Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Nabi lahir bila? Hari Isnin. Hari Isnin. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi suka berpuasa pada hari Isnin. Sebab apa? Sebab aku dilahirkan, Nabi kata. Rupanya kenapa kita disunatkan puasa hari Isnin? Sebab hari Isnin tu Nabi dilahirkan. Nabi lahir hari Isnin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Ni gajah ni Kenapa tahun gajah tahun tu? Sebab pada tahun kelahiran Nabi berlakunya peristiwa serangan tentera bergajah oleh Raja Abraha. Dia menyerang Kaabah, nak runtuhkan Kaabah sebab didengki dengan Kaabah. Kenapa dengki? Sebab Raja Abraha dia merasakan dengan adanya Kaabah, orang tak nak pergi ke negara dia. Orang lebih suka pergi ke Mekah. Jadi dia rasa dengki. Dia pun arahkan tentera dia dengan diiringi tentera bergajah ni. Dia naik gajah, banyak gajah yang dibawa, datang untuk meruntuhkan Kaabah. Tapi akhirnya Allah selamatkan Kaabah
dengan Allah hantar burung ababil untuk memusnahkan tentera-tentera bergajah Abrahah ni. Akhirnya Kaabah pun selamat, tidak berjaya diruntuhkan oleh Raja Abrahah. Nabi lahir di mana? Nabi lahir di Mekah. Okey, tengok lain ni, saya ringkasnya. Nanti boleh belajar sendiri dekat sekolah. Okey, bangsa Nabi bangsa Arab, bukan bangsa Jawa, bukan bangsa Melayu. Bukan bangsa Serikaya. Dia bangsa Arab berketurunan Quraisy. Ni satu turunan yang Allah sebut dalam Al-Quran, surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Bangsa lain Allah tak sebut. Bangsa Quraisy saja Allah sebut dalam Al-Quran. Ni mulanya bangsa Quraisy. Okay, ini ibu susuan Nabi. Siapa dia? Suwaibatul Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Okay, ini bapa saudara Nabi, Sayyidina Hamzah, Abu Talib dan Abu Lahab pun bapa saudara Nabi. Kenal siapa Abu Lahab ni? Kenal ke tak kenal? Seorang samsing yang paling besar. Kenapa dia samsing? Sebab nama dia Allah sebut dalam Al-Quran. Kerana Abu Lahab ni, jahat ni, bapa penjahat ni, Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah celakakan Abu Lahab. Kenapa Allah celakakan? Sebab Abu Lahab menghina Nabi. Abu Lahab menghina Nabi. Jadi Allah hina balik Abu Lahab. Allah celakakan Abu Lahab. Dan Abu Lahab tempatnya dalam neraka. Rupa dia ni bapa saudara Nabi. Sebab bila Nabi lahir Nabi lahir pada ketika itu, Abu Lahab orang pertama yang paling gembira. Dia gembira Nabi lahir. Sebab apa gembira? Sebab dia tu anak saudara Nabi. Anak saudara Abu Lahab. Nabi tu anak saudara Abu Lahab. Dia sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dia sanggup korbankan 100 ekor unta. Kemudian dia bebaskan hambanya Suwaibatul Aslamiyah tadi ni. Dia bebaskan hambanya free of charge, tak ada bayaran pun. Kenapa? Sebab gembiranya menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Tapi sayangnya ketika Nabi menyampaikan Islam pada Abu Lahab, Abu Lahab tolak. Abu Lahab tolak. Abu Lahab hina Nabi. Akhirnya Allah hina balik Abu Lahab sebab dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini isteri Nabi. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada banyak lagi. Ada 9 sebenarnya. 9 atau 11 isteri Nabi. Ini hanya untuk Nabi sajalah. Nabi boleh kahwin lebih daripada 4. Okey, ini nama-nama isteri Nabi. Ini isteri pertama dia Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatina Aisyah, Zainab dan juga Maria Al-Qibtiyah Hafsah binti Umar. Ini antara nama-nama isteri-isteri Nabi SAW. Ini nama anak Nabi. Ada berapa anak Nabi? Ada 7 kan. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Ibrahim, Abdullah, Qasim, Zainab. Susunannya tak ingatlah lagu dia. Tapi itulah lagunya. Ini ada 7 orang anak Nabi. Ibrahim, Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki, 4 perempuan daripada 2 orang ibu. Seorang ibu lahirkan 6 orang, seorang ibu lahirkan seorang. Yang 6 orang siapa nama ibu tu? Sayyidatina Khadijah melahirkan 6 orang anak. Yang seorang lagi siapa? Maria Al-Qibtiyah tadi melahirkan Ibrahim ni. Jadi 7 orang anak daripada 2 orang ibu. Ini nama anak Nabi. Ini menantu Nabi. Menantunya Osman bin Affan, Ali. Ini cucu Nabi, Al-Hasan dan Al-Husain antaranya. Gelaran Nabi apa? Al-Amin. Siapa yang bagi gelaran ni? Yang bagi gelaran ni adalah orang-orang kafir Quraisy. Kan, yang bagi gelaran ni Al-Amin ni adalah orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Nabi wafat bila? Ni tarikh Nabi wafat. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Sama tarikhnya dengan kelahiran Nabi. Dan Nabi berumur ketika itu berumur 63 tahun. Ini sedikit tentang latar belakang Nabi SAW. Ini saya tak nak sebutlah, ini panjang. Boleh baca sendirilah kat sekolah. Ini syafaat Rasulullah. Pertolongan Rasulullah ni besar mana? Besok di hari kiamat, siapa yang dapat syafaat Nabi ni sangat beruntung. Sangat beruntung. Apa dia pertama? Pertolongan Nabi ni. Yang pertama, Nabi boleh membebaskan manusia dari kedahsyatan di padang mahsyar.
Nabi boleh bebaskan manusia. Dahsyat tak pada mahsyar ni? Dahsyat. Sangat dahsyat. Manusia dihimpunkan beramai-ramai. Kan, bersesak-sesak, tidak memakai sehelai pakaian pun, semua bertelanjang. Semua bergerak kepada mahsyar bertelanjang. Beramai-ramai dihimpunkan, nak bergerak pun tak boleh, terlalu sesak di padang mahsyar. Tiba-tiba matahari turun di atas kepala manusia yang jaraknya hanya sejengkal sahaja, anak-anak. Sejengkal. Dan digandakan kepanasan sehingga 70 kali ganda. Panas tak? Sangat panas. Sangat panas. Berpeluh-peluh menitik. Macam hujan lebat. Dahlah peluh tu busuk. Peluh ahli mahsyar ni busuk, anak-anak. Bukannya wangi. Kalau wangi tak apa. Nabi sebut dalam sebuah hadis, seandainya setitik peluh ahli mahsyar jatuh ke dunia dan masuk ke dalam kawah yang dimasak untuk seluruh penduduk dunia, maka akan busuk kawah tadi itu, akan busuk makanan tadi itu. Tengok baru setitik tu dah busuk dah. Dalam kawah tu dah busuk dah. Begitu busuknya peluh ahli mahsyar. Jadi dalam keadaan seseorang tu berpeluh-peluh, datang Nabi. Wahai Allah, dia ni umatku, wahai Allah, walaupun dosanya banyak, pahalanya sedikit, tapi dia rajin selawat kepadaku, wahai Allah. Dia rajin selawat kepadaku. Maka ya Allah, lindungi dia daripada panas matahari. Allah kata, wahai Muhammad, syafaatkanlah umatmu ini. Maka orang yang dapat syafaat Nabi tadi ni, dia tak rasa panas pun dengan matahari yang tinggi sejengkal tadi tu. Tak rasa panas pun. Dengan sebab siapa? Dengan sebab pertolongan Nabi SAW. Ni Nabi boleh tolong kita ni. Yang pertama ni. Tengok begitu hebatnya syafaat Nabi, anak-anak. Yang keduanya, Nabi boleh memasukkan dengan izin Allah, Nabi boleh memasukkan suatu kaum ke dalam syurga tanpa ditimbang amal. Tak payah hisap-hisap amal, tak payah timbang-timbang amal dia. Pergi kepada mahsyar, kan, ketika nak ditimbang amal, Nabi datang, wahai Allah, dia ni sebahagian umatku, kan, dia ni rajin selawat kepadaku, wahai Allah, dan dia ikut perintah aku, dihidupkan sunnah aku, maka wahai Allah, masukkan dia ke syurga tanpa ditimbang amalan. Maka Allah kata, silakan wahai Muhammad, tolonglah umatmu ini. Maka orang yang kedua ni, dia cepat masuk syurga. Tak payah timbang amal, tak payah lalu tak payah lalu kita syaratul mustaqim, tak payah lalu. Dia terus masuk ke dalam syurga tanpa ditimbang amal dia. Beruntungnya orang yang kedua ni. Kan, kita nak tak? Tak nak ke? Kalau siapa tak nak, rugilah. Siapa yang nak masuk syurga tanpa ditimbang amalan, maka perbanyakkan selawat pada Nabi, hidupkan sunnah Nabi dan cintai Nabi sepenuh hati kita. Yang ketiganya, Nabi juga boleh mencabut hukuman yang telah diputuskan setelah dihisab. Ini semua dengan izin Allah. Semua dengan izin daripada Allah. Maka orang yang ketiga ni, setelah ditimbang amal baik, amal buruk, amal baik, amal jahat, ditimbang ni kedua-duanya, tiba-tiba amal buruk ni banyak, amal jahat ni banyak, dosa ni banyak, maka dia tersenarai sebagai penghuni neraka. Maka sebelum dia masuk dalam neraka tu, Nabi tengok, dia ni umatku ni, dalam senarai tu sebagai penghuni neraka. Datang Nabi, dia nak tolong umat tadi ni, orang ni tadi ni. Maka dia kata pada Allah, wahai Allah, dia ni umatku, walaupun dosanya banyak, tapi dia rajin selawat kepada aku ketika di dunia. Maka tolong padamkan senarai sebagai penghuni neraka, wahai Allah, dan masukkan dia ke dalam syurga. Maka dia masuk dalam syurga dengan sebab pertolongan daripada Nabi SAW. Nak kata anak yang ketiga ni, tak nak pun rugi jugalah. Timbang-timbang amal, kalau kita harap amal kita semata-mata, Nabi tak tolong kita, memang neraka lah. Sebab amal kejahatan tu banyak. Tapi sebab Nabi tolong kita, Nabi bantu kita, orang tu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempatnya, Nabi juga dengan syafaat Nabi, dengan izin Allah, boleh mengeluarkan seorang daripada azab api neraka. Yang keempat ni, orang ni dah masuk neraka dah. Mungkin hukumannya selama 10 tahun dalam neraka. Tapi Nabi datang, jumpa dengan Allah, wahai Allah, keluarkan dia daripada neraka sebab dia umat aku, dia rajin selawat kepada aku. Maka hukumannya dipendekkan oleh Allah daripada 10 menjadi mungkin 2 tahun ke, setahun ke, dengan sebab pertolongan daripada Nabi. Tengok anak-anak, Nabi sanggup cari umatnya dalam neraka. Dan Nabi sanggup cari umatnya dalam neraka. Nabi tak sanggup tengok umatnya dalam neraka. Nabi akan bantu umatnya ini.
Tapi syaratnya apa dia? Kena selawat pada Nabi. Dan yang terakhirnya, Nabi boleh menaikkan ke tingkat syurga yang lebih tinggi. Yang kelima ni dia masuk syurga. Kan, si A ni masuk syurga, tapi syurga yang paling bawah. Yang paling nikmatnya sedikit daripada syurga yang atas lah. Dia rasa menyesal. Ya Allah, menyesalnya aku dapat syurga yang bawah. Kenapa aku tak ikut kawan aku dapat syurga yang atas ya? Nabi datang, wahai Allah, dia ni umatku walaupun pahalanya banyak ni sahaja dan dia masuk syurga, tapi dengan syafaat, dengan selawat yang dia selalu sebut kepada aku nak syafaatkan dia agar dia boleh masuk ke syurga yang lebih tinggi, lebih besar nikmatnya. Maka Allah kata, wahai Muhammad, syafaatkan umatmu ini. Maka orang ni pun naik ke syurga yang tinggi. Kan, dengan sebab siapa? Dengan sebab pertolongan daripada Nabi SAW. Ini 5 bentuk syafaat Rasulullah di hari akhirat untuk umatnya. Untuk siapa? Untuk kita. Kalau kita tak nak, rugilah kita anak-anak. Sangat rugi. Maka sebab itulah marilah sama-sama kan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang sentiasa ingat pada Nabi, sayang pada Nabi, rindu pada Nabi. Sebab Nabi sentiasa ingat pada kita, Nabi sentiasa rindu pada kita. Nabi tak sabar-sabar nak jumpa dengan kita semua ini, untuk berjumpa di mana? Di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita semua ni tergolong dalam umat Nabi Muhammad yang sentiasa berselawat pada Nabi. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita mengamalkan sunnah Nabi. Buat apa yang Nabi suruh. Tadi Nabi suruh apa? Nabi suruh kita jaga solat kita, agar kita mendapat pertolongan dari Nabi di hari akhirat nanti. Jadi untuk akhirnya, mari sama-sama kita menyanyikan sebuah nasyid, hayati lagu ini agar kita ini sentiasa rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, nyanyi dengan penuh semangat. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air matamu kerana pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucuk tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu, tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ku tak
kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, muliakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekian, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri Ustaz sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.